Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cuba tuan-tuan buka layan yang keempat. Hari ini saya nak perkenalkan pada tuan-tuan satu perkara yang baru. Ini sebelum kita masuk pada peringkat yang ketiga, tuan-tuan jangan risau. Yang mana hari ini saya nak jelaskan tentang isim-isim biasa. Sambungan pembelajaran tentang isim-isim biasa. Ini perkara terakhir sebelum kita bahas tentang perkara yang berkaitan dengan peringkat yang ketiga. Nanti kita masuk peringkat ketiga. Tak lama lagi, jangan risau. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan tahu isim biasa, betul ke tidak? Isim biasa ni ialah isim yang hujung dia boleh berubah baris. Contohnya macam kalimah al-masjidu, al-masjida, al-masjidi. Kalau tak ada al, masjidun, masjidan, masjidin. Kalau tak ada al, ada tanwin lah. Kalau ada tanwin tak boleh lah ada al kan. Tapi hujung dia boleh berubah baris kan. Boleh baris depan pangkat marfu'. Masjidu contohnya, al-masjidu. Boleh berpangkat mansub baris atas, al-masjidah. Dan boleh berpangkat majrur baris bawah al-masjidi. Betul ke tidak tuan-tuan? Masjidu, masjidah, masjidi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang ada kalimat isim biasa ni dia marfu' tau, dia berpangkat marfu' tapi dia bukan pakai dhammah. Kadang-kadang dia mansub tapi bukan pakai fathah tanda mansub dia. Kadang-kadang dia berpangkat majrur tapi bukan pakai kasrah, bukan pakai baris bawah tanda majrur dia. Bila? Okey, yang pertama, masa kalimat isim biasa ni di dalam bentuk jamak muzakkar salim. Contohnya macam kalau tuan-tuan jumpa kalimat masjid, saya nampak al-masjidah, bolehlah. Tapi kalau saya nampak orang-orang Islam, jadi orang-orang Islam tu isim biasa. Jadi adakah boleh kita berpangkat marfu' kan dia pakai baris depan, berpangkat masukkan dia pakai baris atas? Bolehkah kita al-muslimuna, al-muslimina, al-muslimuna, al-muslimunu, al-muslimuni, al-muslimuni, boleh? Dia tak boleh tuan-tuan. Kan pernah ke tuan-tuan jumpa al-muslimuni? Mana ada? Al-muslimunu mana ada? Dia al-muslimuna semua ujung dia baris atas, betul ke tidak? Jadi kalau dia marfu', mansub dan majrur semua nun tu memang baris atas. Dia kalau dia datang dalam bentuk jamak muzakkar salim, okey, kalau dia marfu', mana tanda marfu' dia? Adakah pakai dhammah atau pakai benda lain? Yang tu saya nak jelas hari ni. Okey, kadang-kadang yang kedua, kadang-kadang jamak muzakkar salim ni kadang-kadang isim biasa ni dia datang dalam bentuk jamak muannas salim. Saya nampak perempuan-perempuan Islam. Muslimati, ingat tak? Muslimatu. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk musanna. Dua. Saya nampak dua orang Islam. Saya nampak dua buah masjid. Saya nampak dua buah kitab. Dia kalau dua ni tuan-tuan, dual ataupun double. Yang ni jarang kita jumpa dalam Al-Quran, tapi saya jelaskan tuan-tuan. Yang mana kalau kalimat tu kalimat musanna ataupun dual ataupun double ni, dia bukan macam bahasa Melayu tau. Bahasa Melayu kita kata dua buku tambah perkataan dua di pangkal, automatik orang tahu itu ialah kalimat dual ataupun double kan. Saya nampak dua buah masjid, saya nampak dua kereta, saya nampak dua orang. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak tuan-tuan. Dia kalimat orang tu dia ubah suai, dia ada penambahan dia. Saya nampak dua buah masjid. Jadi kalimat masjid tu dia alter. Macam ni bunyi dia? Masjidani. Itu nanti saya jelaskan kemudian. Hari ni kita nak fokus pada jamak muzakkar salim dulu. Dia ada 4 benda. Yang pertama, kalau dia datang dalam bentuk jamak muzakkar salim, yang kita akan bahas hari ni sekejap lagi. Yang kedua, kadang-kadang dia datang dalam bentuk jamak muannas salim. Yang ketiga, dia datang dalam bentuk musanna ataupun dual ataupun double tadi kan. Okay, yang keempat, kalau dia datang dalam bentuk salah satu dari kita panggil kelompok isim 5. Apa dia kelompok isim 5? Nanti kita jelaskan kemudian. Hari ini kita fokus kepada jamak muzakkar salim saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka diagram yang nombor 4 ni, tengok nombor 4 ni, tuan-tuan tengok dia terbalik kan. Nombor 4, nanti kita jelaskan kat sini. Isim biasa ni dia ada 4 jenis tuan-tuan. Isim biasa dia ada 4 jenis. Yang biasa, yang selalu kita jumpa tu tuan-tuan tak ada masalah lah. Sebab yang biasa kita jumpa tu, tanda marfu' pakai dhammah, tanda mansub pakai fathah, tanda majrur pakai kasrah. Itu kalau yang jenis yang kita selalu jumpa. Tapi kadang-kadang dia datang dalam bentuk jamak muzakkar salim, kadang-kadang dia datang dalam bentuk jamak muannas salim, kadang-kadang dia datang dalam bentuk dual ataupun musanna tu, kadang-kadang dia datang dalam bentuk kelompok isim 5. Macam mana kita nak marfu'kan dia? Ada pakai dhammah juga? Adakah pakai fathah juga kita mansubkan dia? Adakah pakai kasrah juga kita majrurkan dia? Yang tu saya nak jelaskan pada tuan-tuan hari ini. So hari ini tuan-tuan, tuan-tuan buka diagram tuan-tuan yang keempat tu. Saya kejap lagi kita akan fokus pada kita punya video pada diagram yang keempat ni, dan kemudian kita akan ambil 3 contoh hari ini dalam Al-Quran, dan insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan boleh faham. Dan ini pelajaran jenis isim jenis-jenis isim ni, ini pelajaran terakhir sebelum tuan-tuan masuk kepada peringkat yang ketiga nanti insya-Allah. So tuan-tuan standby dengan diagram tu, dan nanti kita akan cari perkataan ataupun ayat yang sesuai dengan contoh kita hari ini insya-Allah.